section baru dalam topik fungsi trigonometri iaitu identiti asas. Identiti asas ni kerap keluar SPM. Kalau 1 tahun tu mungkin 2, 3 atau 4 soalan mengenai dengan identiti asas. So pastikan korang faham. Okay. Identiti asas, 3 identiti asas yang utama. Sebenarnya ada banyak. Fungsi trigonometri ni identiti asas dia banyak. Dan ini 3 identiti asas yang utama. Ini yang pertama. Sin kuasa 2 tambah cosine kuasa 2 theta sama dengan 1. Kemudian daripada asas yang pertama ni kita boleh deduce, kita boleh olahkan identiti yang kedua dan juga yang ketiga. Okey, kesemua ni, ini yang asas ni, ketiga ni wajib hafal dan faham. Dan juga kalau baik sekali kita boleh mengolahkan pula formula ni. Okey. Macam saya hanya hafal yang ini saja pun dah cukup dah. Yang kedua, ketiga tu senang saja nak olah dia. Senang sangat nak olahkan. Saya akan cerita macam mana cara dia. Alright, jadi mari kita olahkan kesemuanya satu persatu. Alright, satu persatu. Kita tengok pertama sekali. Kalau ikut classroom, cikgu tak akan bagi tahu macam mana nak olahkan identiti ni. Tapi pada saya rasa benda ni sangat penting. Kalau korang nak jadi cerdik dalam matematik, korang kena tahu cara-cara nak mengolahkannya. Kalau korang dapat praktiskan dia, bagus sangat. Bagus sangat. Walaupun tak keluar exam pun. Cara kita mengolahkan ni tidak keluar exam pun. Okay? Tapi dia akan membantu kita ada 2 perkara lah. Satu, senang untuk kita menghafal. Kalau tak hafal pun kita boleh olah balik. Hafal pun bukannya penting sangat pun. Dalam kitab soalan nanti, formula asas ini semuanya ada. Semuanya ada. So apa yang saya nak bagi tahu ni bukan nak bagi korang hafal, tapi nak korang jadi lebih cerdik. Nak korang tahu kenapa adanya identiti asas tu. Itu dia yang utama dia. Okey, kita tengok. Ini trigonometri, ini adalah segitiga tepat yang biasa kita gunakan untuk mencari nilai nisbah trigonometri. Okey. Okey, tengok sini. Kita mula-mula kita guna benda yang paling asas sekali untuk segitiga tepat. Oh, yang ni. Sekejap. Ini dia. Okey, ini sudut tepat. Saya lupa nak bubuh sudut tepat kat situ. Dan kita ada theta. Dan kita tahulah ini kita punya sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hypotenuse. Alright. Benda yang paling asas sekali dengan segitiga tepat ni apa dia? Iaitu teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras mengatakan apa dia? A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey. Teorem Pythagoras. Ini rasanya memang dah melekat sungguh lah dalam kepala semua orang ni. Teorem Pythagoras ni daripada form 1 ke form 2, form 3 tak ingat. Dah belajar dah ni. Okey, dari sini saya nak buat ni satu perkara ni. Kesemua ni saya nak bahagikan dengan C kuasa 2. Maknanya dia jadi A kuasa 2 bagi dengan C kuasa 2 tambah B kuasa 2 bagi dengan C kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 bagi dengan C kuasa 2. Okey. Cuba tengok yang last kali ni. C kuasa 2 bagi C kuasa 2 jadi berapa? Tolong saya tidak? 1 exactly. 1 lah. Okey. Dan yang sebelah kiri ni, kalau kita ingat lagi tentang hukum indeks, A kuasa 2 par C kuasa 2 ialah apa dia? A par C kuasa 2. Kita boleh tulis sebagai ini. Ataupun B par C kuasa 2 bersama dengan 1. Okey, kita tengok dalam di dalam kurungan tu. Dalam kurungan tu apa dia? A par B. A par B tu nisbah trigonometri apa? A par B pula. A par C, sorry. A par C dan B par C tu apa dia? A adalah sisi bertentangan.
dan C adalah hypotenuse. Jadi A per C tu apa dia? Bagi tahu saya sikit. Cos. Sokatua. Sin. Sin. Ah. Sin. Sin theta. Okay, B per C ni apa dia pula? Cos. Cosine theta, exactly. So, apa yang kita dah buat sekarang ni, dengan menggunakan teorem Pythagoras saja, kita dah dapat identiti asas yang pertama sekali, iaitu sin theta. Okay, saya buat macam ni dulu. Kuasa 2 tambah cosine theta, kuasa 2 bersama dengan 1. Tetapi dalam notasi trigonometri ni, apabila sin theta kuasa 2, kita tulis macam ni. Maksudnya tetap sama saja, hanya notasi saja dia macam tu. Jadi dapatlah kita identiti yang pertama. Senang sangat nak olahnya. So macam mana? Boleh faham tak tu? Faham cikgu. Kita akan gunakan ni nanti. Kita akan praktis menggunakan identiti asas ni. Alright. Ini identiti yang pertama. Yang kedua pula. Okay. Kita tengok balik identiti utama. Daripada identiti yang utama ni, kita buat macam ni. Kita saja main-main. Kita buat apa ya? Sekejap. Kita bahagikan dengan cosine lah dulu. Okay. Saya ambil sin cos 2 theta campur cosine cos 2 theta sama dengan 1. Saya nak bagikan dengan cosine. Cosine cos 2 theta. Apabila kita bahagikan dengan cosine, semuanya kita kena bahagi dengan cosine. Okey. Yang pertama sekali, sin cos 2 theta bagi cosine 2 theta, dia jadi apa? Ingat tak? Sin theta bagi cosine apa dia? Sama dengan tan. Tangent. Tangent. Tangent cos 2 theta tambah cosine cos 2 tambah cosine cos 2 per cosine cos 2 bertambah dengan 1. Dan 1 per cosine ni pula, apa dia? 1 per cosine cos 2 ni ialah secant cos 2 theta. Dah dapat yang kedua. Dah dapat identiti yang kedua. Kita olahkan identiti kedua ni daripada identiti yang pertama. Okay, one last thing. Yang terakhir sekali. Saya nak ambil yang tu juga. Identiti yang utama tu juga. Tadi kita bagikan dengan cosine. Sekarang ni saya nak bagikan dengan sin pula. Bagi dengan sin pula. Sin cos 2. Dia jadi apa? Okey, sin per sin jadi 1. Tambah cosine bagi sin jadi apa? Sin bagi cosine jadi apa? Siapa boleh tahu? Satu per tan. 1 per tan apa dia? Cotangent. Cotangent. Yes, cotangent. Jadi cotangent cos 2 theta sama dengan 1 per sin tu apa dia? Cosecant cos 2 theta. Dah dapat ketiga identiti asas trigonometri yang utama. Senang sangat. Dan ketiga-tiga ni sangat-sangat penting, semua kena tahu. Benda ni nanti masuk universiti pun akan guna juga. Alright. So, ada apa-apa soalan kat sini? Boleh faham? Faham cikgu. Boleh. Boleh Okey, kita tengok satu contoh soalan. Kemudian kita buat latihan. Okey, ni contoh dia. Okey, tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. Mudah je. Oh, by the way, sebelum tu sekejap ya. Sekejap.
Saya letak tepi ni sebagai nota. Okey. Yang pertama, soalan A. Okey. Sin cos 2 negatif 430 darjah tambah cosine cos 2 negatif 430 darjah. Rasa-rasanya berapa nilai dia? Kalau kita guna asas trigonometri ni. Kalau korang nampak soalan macam ni dalam SPM memang panik gila lah. Macam mana nak tahu ni negatif 430 darjah ni. Memang payah. Tapi sebenarnya apa yang perlu kita buat ialah menggunakan identiti yang pertama ni. Itu saja. Di sini theta-nya adalah negatif 430 darjah. So kita katakanlah kesemua di nombor-nombor itu sebagai theta. Katakanlah ini sebagai theta, itu pun sebagai theta. Theta ni tak kisah value apa pun. 360 ke, 400 ribu ke, negatif 360 ke, tak kisah apa pun. Dia still apabila sin cos 2 theta tambah cosine cos 2 theta, nilainya berapa? Nilainya 1. Ni sama dengan 1. Itu saja jawapan dia. Tak payah guna kalkulator pun. Senang sangat. Dia kalau nilai tu sama, nilai theta sama. Nilai dia kena sama. Kalau tak sama, tak bolehlah guna identiti asas tu. Sebab kedua-duanya adalah theta. Okey, faham. Nilainya mesti sama. Tak kisah nilai berapa pun. Tak kisah langsung apa pun nilai dia. Jadi, bila kita tambahkan dua tu, dia jadi 1. Mudah je. Okay, B. Ada persoalan tak untuk A? Tak ada je. Faham cikgu. Faham. Yang kedua, B tangent pi per 3. Tangent cos 2 tolak sekan cos 2 pi per 3. Alright, macam mana kita nak guna ni pula? Okay, kita boleh guna identiti yang mana satu? Dua. Yang kedua, exactly. Kita alihkan tangent cos 2 tu ke kanan. Kita alihkan saja ya. Daripada identiti ni 1 tambah tangent cos 2 theta sama dengan secant cos 2 theta. Jadi ialah kalaulah kita bawa ke tepi, kita pindahkan secant cos 2 theta pergi ke sana, dia jadi apa? Jadi negatif secant cos 2 theta. 1 ni pula kalau kita pindah ke sana jadi negatif 1. Bermakna kita tahu tangent cos 2 theta tolak secant cos 2 theta bersama dengan negatif 1. Dan di sini nilai theta-nya apa? Soalan B ni. Nilai theta Pi per 3 cikgu. pi per 3. Exactly. Pi per 3. Bermakna ini bersamaan dengan negatif 1. Dah siap. Ini 1, ini negatif 1. Macam tu je. Okey. Dalam latihan nanti dia akan pusing-pusing lagu itu je. Tiga ni dia akan pusing macam tu saja. Nanti kita jangan keliru sudah. Bila kita tengok benda yang complicated, cuba tengok identiti ni balik. Mungkin ada cara nak menyelesaikannya. Okey? Buat masa ni masih simple lagi. Soalan latihan kendiri selepas ni masih simple lagi. Tapi lama kelamaan dia akan menjadi lebih challenging, dia lebih mencabar, lebih dan mencabar dia. Alright. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada cikgu. Cikgu. Ya. Saya mesti ada soalan gabung. Apa nama ni cikgu yang cos 2 theta? Identiti asas. Nanti mesti ada gabungan beberapa identiti cikgu soalan. Betul. Memang ada combination nanti. Baik cikgu, kami bersedia insya-Allah. Ini baru 3 identiti yang pertama. Ada banyak lagi. Dia akan combine. Yang kat situ dia akan jadi pening tu nanti. Itu yang jadi pening tu. Jadi kita kena tahu ke semua asas. Kita selalu kena buat banyak latihan. Bila kita dah buat banyak latihan, kita akan tahulah macam mana kita nak tackle isu tu. Cara nak selesai mungkin tak tahu lagi, tapi kita tahu jalan dia kat mana. Nanti jumpalah juga. Okey. Yang pertama.
Okey, ini yang paling mudah lah insyaAllah. Nombor 1. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey. Kejap, saya nak copy balik yang tadi tu. Ni dia. Ni. Identiti asas pertama ni saya nak copy jap. Letak dekat atas. Letak dekat dengan Mr. Matt. Alright. Okey, silakan. Soalan A. Satu cikgu. Pantas skill cikgu. Dia tak susah ya. Okey, saya bubuh kat sini je lah, senang cerita. Sama dengan 1. Itu soalan yang paling senang. Alhamdulillah. Okey, B pula. Negatif 1. Satu cikgu. 1 bukan negatif 1. Kalau kita pindahkan tangent ni ke kanan, dia jadi negatif tangent. Jadi yang tinggal sini adalah 1. Jadi 1 lah jawapan dia. Ya Allah, alhamdulillah. Tersilap tekan butang. Alright. Okey. 1 tolak cosine cos2 45. Okey, ini kena carikan nilai dia ya. Sin cos2. Sin cos2. Sin cos2 45 cikgu. Yes. 1 tolak cosine cos2 45 darjah bersama dengan sin 4 cos2 45 darjah. Tetapi apa nilai sin 45 darjah? Kena cari juga tu. Ini tak siap lagi ni. Ingat tak macam mana nak cari? Guna segitiga 1, 1. Ini tentulah 45 darjah kan. Jadi sin berapa? Sin 45 berapa? 1/2. Set 2. 1/2. Yes. 1/2. Kuasa 2 kan. Jadi berapa jawapan dia? 1/2. 1/2. That's it. Itu dia cara dia. Jawapan dia. Very good. Okey. Soalan D pula. Ini pun tenang je ni. Dapat 1 je. Dapat 1 kan. Tak payah tulis sini lah. Tak payah tulis ke sini lah. Basically kita ambil dari sini je lah. Pindah tu jadi negatif cotangent cos2 theta. Jadi nilainya 1. Okey, semua okey tak dengan ni? Soalan nombor 1 ni? Okey, cikgu. Alright. Korang kena expect soalan dia akan menjadi sedikit mencabar lah. Selepas nombor 1 siap. Alright, next one. Dia beri cosine theta ialah M. Tentukan nilai yang berikut dalam sebutan M. Cosine theta bersama M. Tentukan nilai yang berikut dalam sebutan M. Soalan 2A ni sebenarnya taklah susah mana sangat. Hanya mungkin korang terlalu tertumpu sangat pada identiti metrik ini, korang tertipu sedikit. 1/m cos2. Ya, 1. Dia tak menggunakan 3 identiti asas ni, tapi dia gunakan identiti yang lain. Identiti apa dia? 1/cos. 1/cosine, exactly. Ini sama dengan 1/cosine theta cos2. Ataupun bersamaan dengan 1/m cos2. Sama dengan 1/m cos2. Macam itulah. Okey, faham tak Faham cikgu. Faham cikgu. Alright. Sin cos2 theta. 1 tolak m cos2. Exactly. Yes. Ini bersama dengan 1 tolak cosine cos2 theta. Tadi sama dengan 1 tolak m cos2. Good. C.
Apa pula ni? Cotangent cos 2 theta. Ini mungkin lama sedikit. Nak selesaikan ni dia ambil masa sedikit lah. Sikit je. Kalau nampak dia cepat je. 2M cikgu. 2M. Sekejap. Kalau M cos 2 per 1 tolak M cos 2. Wah, laju dia. Okey. Tak apa, saya tak mahu tulis jawapan Ulia kat sini. Saya nak minta yang lain mencuba sama. Tapi jawapan Ulia tadi betul lah. Yang lain ada nampak jalan tak? Jangan kata jawapan, nampak jalan tak lagi? Dah makin nampak cahaya you. The light at the end of the tunnel. Tengah fikir jalan jalan dia dekat dalam kepala otak you. Tulis jalan kertas lah. Kepala otak payah sikit. cikgu, saya sudah dapat cikgu jawapan dia. Apa dia jawapan dia? Bacakan. Okey. M kuasa 2 per 1 tolak M kuasa 2. Ya, betul. Sama macam jawapan Ulia. Yes. Very good, Akil. Cikgu, saya sudah dapat. Dapat you. Dapat dah. Apa dia? Sama je. Sama M kuasa 2 M kuasa sama 2 je. per 1 tolak M kuasa 2. Okey, dapat you. Betul. Tak apa. As long as korang tahu macam mana nak buat tu. Itu yang penting. Okey, saya tunjukkan di sini lah. Cotangent, kita tengok ada identiti asas dia bersama dengan cosecant cos 2 theta tolak 1. Ini adalah bersama dengan 1 per sin. Tolak 1. Jadi, 1 per 1 tolak M cos 2 tolak 1. Okey. Saya rasa baguslah sebab korang nampak ni. Korang sampai sini jadi korang ambil jalan untuk memudahkan dia. Dia jadi 1 per 1 tolak M cos 2. 1 tolak M cos 2. Jadi sama dengan M cos 2 per 1 tolak M cos 2. Jadi inilah jawapan dia. Okay, very good. Kita teruskan dia punya cabaran dia. Soalan nombor 3. Okay, dia beri bahawa theta adalah di antara 0 ke pi per 2. 0 ke 90 darjah lah tu. Dia nak mengatakan bahawa theta ni sudutnya sudut tirus. Itu saja. Dia bagi bahasa yang kritik dalam matematik sikit lah. Tapi sebenarnya cerita ni sudut tirus itu je. Sudut tirus ni antara 0 dengan 90. Itulah. Dan tangent adalah bersama dengan 3. Dan tangent theta bersama dengan 3. Tanpa menggunakan segitiga bersudut tegak. Tanpa menggunakan segitiga tu lah. Maknanya yang biasa kita guna tu. Sebenarnya kalau nak guna segitiga sudut tegak tu lebih mudah lagi sebenarnya. Tapi dia tak mau. Dia suruh kita cari nilai sin dan cosine ni melalui alhamdulillah menggunakan identiti asas. Okay, cuba kita mulakan dengan tak kisahlah nak buat cosine theta dulu ke nak buat sin theta dulu pun terpulang lah. Mana-mana pun boleh. Cos dia Okay. 1 per set 10. Okay, 1 per set 10. Okay, cuba cari sin pula nanti. Sin 3 per set 10. Ya, dua-dua pun betul ya. Dua-dua pun betul. Yang lain macam mana? Dah dapat dah cosine? Tengah nak cari sin je. Cosine dapat. Cosine dapat dah? Sama jawapan ya? Sama. Alright, good. Amar, Akil macam mana? Dapat cosine? Dah dapat cikgu cosine. Dapat Amar pun dapat Dapat cikgu. Alright. Very good.
Apalah. Nak cari nilai sin kita guna identiti yang mana satu? Yang pertama, kedua ke tiga? Tiga cikgu. Yang ketiga? Sama ni. Pertama cikgu. Guna yang pertama je. Senang. Kalau guna yang tiga pun boleh cikgu. Yang ketiga pun boleh. Boleh lah juga. Dia sebenarnya tiga-tiga fungsi asas identiti asas ni semua berkait rapat. Sebenarnya semua pun boleh. Tapi kita boleh guna kita boleh guna straightforward lah yang pertama tu, sebab kita dah ada nilai cosine cos 2 theta kat sini. 1/10. So straightforward lah lagi daripada yang ketiga. Boleh juga guna yang ketiga tu. So dapat tak lagi sin theta? Akil, Megat, Amar? Dapat cikgu. Kejap juga. Megat dapat lagi. Akil dapat dah. Amar dapat dah? 3/10 cikgu. Tak dengar lah Amar. Sin theta Sin Okey, theta. dapat ikut. 3/10. 3/10. Betul lah tu. Sama dengan 1. Sin cos 2 theta sama dengan 1 tolak 1/10. Iaitu 9/10. Jadi sin theta jadi 3/10. Macam tu sajalah. Senang saja ya. Nombor 3 pun senang je sebenarnya. Tak susah mana. Okey, kita teruskan nombor 4. Sekejap. By the way, saya ingat saya tunjuk jugalah. Walaupun dia tak suruh guna segitiga tepat tadi tu. Tapi kalau kita guna segitiga tepat lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah sebenarnya. Kita lukis saja satu segitiga tepat. Ini theta. Dia kata sin theta, tangent theta bersama dengan 3. Jadi kita letaklah bertentangan 3 bersebelahan 1 sebab 3/1 kan. Jadi kalau 3/1 di sini sudah tentulah set 10. Kalau dah tahu set 10 sini, alamak sin theta 3/10. Cosine theta jadi 1/10. Senang sangat. Senang sangat kalau kita guna segitiga. Itu cara yang lebih mudah untuk mencari penyelesaian untuk soalan nombor 3 ni. Tapi disebabkan dia nak kita praktis identiti asas, kita gunalah identiti asas. Okey. Faham yang ni macam mana nak cari semua ni? Ada apa nak tanya? Faham cikgu. Alright, good. Nombor 4. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak ABC. Tulis ungkapan yang berikut dalam sebutan P dan ataupun Q. Okey, dia dah beritahu dah sisi bentangan dia P, sisi hipotenus dia Q. Kita guna identiti asas lah. Kita guna identiti ni. Senang. Cikgu. Ya. Jawapan dia P per Q dalam kurungan kuasa 2 cikgu. Ya, betul. Nice job, Akil. Okey, Akil buat soalan B. Saya dapat sama cikgu.
dia dapat sama. Okey ke? Saya dapat sama juga cikgu. Amar dapat ya. Megat dapat Megat? Baru dapat cikgu. Okey, good. Buat B Cikgu, yang B saya dapat Q kuasa 2 tolak P kuasa 2 per P kuasa 2. Ya, betul okey. Betul tu. Akil buat soalan nombor C Saya dapat. Oh cikgu. Dapat apa? Dapat sama? Q kuasa 2 tolak P kuasa 2 per P kuasa 2. Yes, betul ya. Teruskan soalan C. Saya pun dapat jawapan sama cikgu. Okey Amar. Sekejap. Saya kejap cikgu, saya salah buat tadi cikgu. Salah buat. Okey, teruskan. Guna identiti asas je. Ini sama dengan cotangent. Cotangent kuasa 2A. Kita kena cari nilai AC ni guna teorem Pythagoras. Saya letaklah sini. Cikgu, Ya. Q kuasa 2 tolak P kuasa 2 per Betul. Teruskan. Q kuasa 2 tolak P kuasa 2 per P kuasa 2. Ya, betul. Bagus. Buat soalan C. Baik. C negatif P kuasa 2 per Q kuasa 2 tolak P kuasa 2. Yes, betul ya. Saya pun dapat sama juga cikgu. Okey. Betul. Tapi ada cara untuk mencomel kalau dia jawapan. Nanti saya tunjukkan ya. Nak bagi dia cawan dia jadi cantik lagi. Comel sikit. Nanti saya akan tunjukkan. Soalan C. Guna identiti yang kedua. Cikgu, sini saya dapat jawapan sama cikgu. Sama Sama cikgu. Negatif P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 tolak P kuasa 2 Oh, saya tak. Saya terlupa letak negatif. Macam mana? Jawapan betul, saya lupa letak negatif. Negatif lupa letak.
Okay, yang so far Amar, Akil dan Ulia dapat negatif P kuasa 2 per Q kuasa 2 tolak P kuasa 2. Megat macam mana? Sebentar cikgu. Saya buat dengan tenang dan Okay, selamat. teruskan. Saya pun dah nampak Megat dekat ujung terowong tu cikgu. Dia nak sampai je. Tak nak sampai dah. Sikit lagi cikgu. Cikgu, Ya. dia negatif P kuasa 2. Dia balik ni. Apa yang sebaliknya? Betul. Saya cuba yakin dengan jawapan saya cikgu. Negatif P kuasa 2 per Q kuasa 2 tolak P kuasa 2. Ya, betul. Okay, ini jawapan ni semua orang dapat lah. Okay. Saya nak ajar macam mana nak bagi jawapan dicomel sikit. Comel ni tak wajib lah dalam peperiksaan. Jawapan macam ni pun dah diterima dah. Kenapa saya nak comel? Sebab saya, kalau boleh saya nak cari jalan macam mana nak bagi dia, nak hilangkan negatif. Saya juga tak suka negatif kat depan. So, apa yang boleh dibuat? Nak bagi cantik. Ni bersama dengan P, negatif P kuasa 2. Tapi yang belah bawah tu, saya tukarkan dia. Jadi, P kuasa 2 tolak Q kuasa 2. Tapi bila saya tukarkan begitu, saya akan letakkan negatif kat depan. So, apabila ada dua negatif kat situ, saya boleh potong lah. Jadi jawapan dia macam ni. Jawapan ni lebih cantik lagi. P kuasa 2 per P kuasa 2 tolak Q kuasa 2. Okay, boleh faham tak ni? Boleh faham je. Faham Straightforward je. Straightforward, senang saja Kita nak hilangkan negatif saja. Kadang-kadang kita tak boleh nak hilangkan negatif tu. Disebabkan negatif ni tak cantik, saya hilangkanlah. Saya tukarkan sajalah. Okey, jadi semua orang dah boleh dah buat soalan latihan kendiri ni. So, alhamdulillah 6.6. Jadi kita akan meningkatkan lagi kesukaran dia, cabaran-cabaran untuk matrik tambahan ni, fungsi trigonometri ni dengan contoh yang berikutnya. Okey. Tengok contoh ni, dia kata apa? Buktikan setiap identiti trigonometri yang berikut. You see, daripada fungsi trigonometri yang baru saja kita olahkan 3 tu, mana dia? Ni. Kita boleh buat macam-macam identiti yang lain. Kita boleh buat macam-macam. Dan kita boleh buktikan berbagai-bagai bentuk. Contoh ni macam ni A ni. Kita boleh buktikan dia. A. Alright. Dia kata suruh buktikan 1 tolak 2 sin kuasa 2A sama dengan 2 cosine kuasa 2A tolak 1. Okey. Kita ada dua cara kita nak buat benda ni. Okey, kita boleh ambil dia tulis ni left hand side sama dengan right hand side, okey. Left hand side, right hand side. Kita boleh ambil jalan bermula daripada left hand side. Left hand side, kita work it out sampai kita dapat right hand side. Kadang-kadang kita bermula dari right hand side, kemudian kita work it out sampai kita dapat left hand side. Kita mengikut kita punya preference. Saya akan tunjukkan kenapa benda ni relevan. Buat masa ni saya tunjukkan daripada left hand side ke right hand side. Maknanya saya ambil left hand side dia tu. Okay, saya bermula daripada dia punya belah kiri, iaitu 1 tolak 2 sin cos 2 theta pula, cos 2A. Saya akan buktikan dia bersamaan dengan right hand side.
Ini bersamaan dengan saya guna saja identiti yang pertama tu. Identiti pertama tu ialah 1 tolak 2. Sin kuasa 2A apa dia? Sin kuasa 2A ialah 1 tolak cosine kuasa 2A. Daripada identiti yang pertama. Alhamdulillah. Jadi saya bukakan dia punya kurungan. Jadi 1 tolak 2 kemudian tambah 2 cosine kuasa 2A. Jadi bersamaan dengan apa? Okey, jadi 2 cosine kuasa 2A 1 tolak 2 bersamaan tolak 1. Jadi terbuktilah dah dapat dah. Terbukti. Okey. Kalau kita nak bermula daripada kanan pun boleh juga. Kita ambil sajalah saya guna dakwat warna hijau. Kita boleh guna macam mana-mana belah pun tak apa. 2 cosine A tolak 1. Jadi 2 cosine A ni apa dia? Kita tengok identiti asas dia. Kita dapat sama dengan 2 1 tolak sin kuasa 2A. Tolak 1. Jadi buka kurungan jadi 2 tolak 2 sin lah. 2 tolak 2 sin kuasa 2A tolak 1. Jadi 2 tolak 1 bersama dengan 1. Jadi 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Jadi kita boleh buat sama ada dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Terpulang pada kita. Okey, boleh faham tak soalan A tu? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Faham. Okey, good. Okey, boleh cikgu. Alright. Okey, sekarang ni kita tengok B pula. Okey, yang B ni saya nak mula daripada belah kiri lah. Sebab saya nampak macam belah kiri ni lebih susah lah, saya rasa. Okey, jadi tengok tangent A tambah cotangent A. Ini bersamaan dengan apa? Okey, bersamaan dengan tangent A ni macam mana kita nak buat? Saya buat macam ni lah. Sebab apa? Sebab dalam sebelah kanan dia ada secant dan cosecant. Secant ni kita tahu 1 per cos. Dan cosecant ni 1 per sin. So somehow or other saya rasa tangent dan cotangent A ni perlu saya tukarkan dalam bentuk sin dan cosine. Saya nak buang tangent dan cotangent tu. Jadi saya tulis macam ni. Sin A per cosine A tambah cotangent terbalik kan? Cos A per sin A. Kita terbalikkan dia. Okey. Ini semuanya kadang-kadang bila kita tengah nak solve problem ni, cuba membukti, kadang-kadang kita tak jumpa jalan dia. Bila kita tak jumpa jalan, kita cuba corner cara jalan lain pula. Ada macam-macam cara nak selesaikan masalah ni. Daripada left hand side ke right hand side ke left hand side, ada cara lain pun ada lagi sebenarnya. Ada macam-macam cara. Jadi ini cara saya. Ini bukanlah satu-satunya cara. Ini bukan satu-satunya cara. Okey. Jadi sekarang ni saya buat apa? Cross multiplication lah. Dia jadi sin kuasa 2A tambah cosine kuasa 2A belah atas. Yang bawah dia jadi sin A cosine A. Okey, setakat ni boleh faham tak? Sekejap cikgu. Kita buat cross multiplication dia. Nampak you. Nampak kan? Okey. Alright, kita dah tahu dah daripada fungsi trigonometri, kita tahu yang belah atas ni, numerator ni bersama dengan 1. Ini sin A cosine A ni dia punya pendaraban lah. Jadi 1 per sin A apa dia? Ataupun kita boleh terbalikkan lah. 1 per sin A ni cosecant. 1 per cosine A ni secant. Jadi jadilah jawapan macam ni. Secant A cosecant A. Terbukti. Okey, boleh faham tak tu? Nampak tak? Saya hanya terbalikkan cosine A dengan sin A sebab nak matchkan dengan jawapan dia. Oops, alahai. Apa jadi macam ni selalu ni? Mana pula dah ni? Sekejap dia hilang pula dah. Allah, ni kenapa ni? Rancangan nanti kedengaran sebentar, tiba-tiba hilang semua benda.
Okey. Okey, ni dia. Atas lagi. Ni bukan. Allah, ni kenapa ni? Sekejap. Hilang semua ni. Okey. Dah datang balik. Masya-Allah. Okey, boleh faham tak? Macam dia dapat ni. Faham je. Okey, Amar. Okey, boleh saya teruskan? Boleh je. Okey, kita tengok contoh yang berikutnya. Okey, buktikan tangent cos2 X tolak secant cos2 X tambah 2 bersama dengan cosin cos2 X tolak cotangent cos2 X. Okey. Okey, ini pun ada macam-macam cara. Saya nak ikut cara yang buku teks guna kali ni. Kita ada left hand side, kita ada belah kiri, dia ada belah kanan. Satu lagi cara yang kita boleh guna, kita cari nilai sebelah kiri, kita tengok nilai dia sama tak dengan sebelah kanan. Okey. Saya start dengan kiri dulu. Kiri apa dia? Kiri ialah tangent cos2 X tolak secant cos2 X tambah 2. Okey, kita kena tengok mana identiti dia asas dia. Okey, ni saya nak copy balik. Sekejap. Okey, sini. Pinjam ruang letak situ. Alright, kita tengok sebelah kiri. Ini adalah persamaan kan. Kalau kita gunakan saja asas yang identiti yang kedua ni, dia jadi bersamaan negatif 1 lah basically. Sekejap, tak betul. Tangent tambah 2, okey. Okey, kita tahu daripada sini tangent tolak secant, tangent cos2 tolak secant bersamaan negatif 1. Daripada identiti yang kedua tu. Negatif 1. Kemudian tambah 2. Sebab 2 kat sini. Jadi bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan 1. Sekarang kita check belah kanan pula. Kita tengok value dia sama ke tak? Cosecant cos2 X tolak cotangent cos2 X sama dengan apa? Kita tengok balik, kita tengok pula identiti yang ketiga ni. Cosecant cos2 X tolak cotangent adalah bersama dengan 1. Daripada identiti yang ketiga. Jadi ini pun 1, ini pun 1 jawapan dia. Jadi kita terbuktilah bahawa tangent cos2 X tolak secant cos2 X tambah 2 samalah juga dengan cosecant cos2 X tolak cotangent cos2 X. Ataupun kita boleh bubuh komen lagi, komen satu lagi, iaitu bersama dengan 1. Macam tu caranya. Okey, boleh faham tak? Sekejap lagi saya nak memahamkan. Saya pun sedang proses ya, proses. Saya punya otak lag sikit sekejap ya. Tak apa. Pastikan faham sebab kita ada latihan lepas ni. Kita buat sebahagian latihan ni dalam kelas dan selebihnya kita treat sebagai homework. Okey, dapat ke? Okay,
Magat okey Yang lain macam mana? Akil, Amar, Ulia semua okey? Cikgu yang negatif 1 campur 2 tu dia sebab apa? Yang belah kiri tu. Sebab belah kiri tu, yang ini memang negatif 1 kan, betul tak? Oh. Tambah 2 sini. Oh, faham. Oh. Okay. Jadi negatif 1 tambah 2 jadi 1 lah. Oh, selesaikan yang belah kiri, lepas tu tengok belah kanan. Oh, faham. Okey, faham Ada apa-apa lagi soalan? Faham. Tak ada. Alright. Okey, kalau tak ada, saya fikir macam nak buat latihan kendiri ni di sini. Tapi saya ingat lebih baik kalau saya spend masa untuk menceritakan ada lagi beberapa identiti sampingan yang tidak diberikan penekanan oleh buku teks. Buku teks tak beri penekanan pada ada lagi beberapa identiti sampingan ni. Jadi saya ingat saya nak cover yang ni. Dan latihan kendiri ni saya akan minta korang buat di rumah. Latihan kendiri ni ada soalan nombor 1 ni. Satu ni, A sampai H ni, itu saja. Dia suruh buktikan. Nanti korang buat soalan ni, sama ada korang buktikan daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri, tak kisah, asalkan dapat dia buktikan. Dah dapat jawapan ni nanti, ambil gambar, hantar pada grup. Okay? Okay. Alright. Saya nak ceritakan sedikit tentang identiti trigonometri sampingan. Benda ni saya buat kalut tadi. Sebenarnya saya cek buku teks, dia tak ada langsung cerita pasal ni. Bukan tak ada, dia ada sentuh sikit-sikit aja, sikit je. Ada dua perkara yang tidak diberi penekanan oleh buku teks. Ini orang panggil apa? Sudut pelengkap ke? Sudut pelengkap. Sebenarnya saya ada cerita dah tentang sudut pelengkap ni. Okey, kita tengok segitiga tepat ni. Saya dah sentuh sedikit. Tapi saya tak betul-betul cerita. Kalaulah kita ada segitiga tepat dan sini pi, di sini pi lah. Sini theta. Sudut theta kat sini. Dan di sudut pelengkap dia sudah tentulah 90 tolak theta ataupun pi per 2 tolak theta radian. Okey, itu boleh faham tak macam mana kita boleh dapat ni? Pi per 2 tolak theta. Boleh faham cikgu. Boleh faham? Alright, good. So, having said that, kita boleh buat beberapa conclusion dari sini. Kita tahu bahawa sin theta adalah bersamaan dengan sudut yang bertentangan, sisi bertentangan iaitu BC dibahagi dengan hipotenus iaitu AC. Tapi kalau kita tengok pada sudut pelengkap dia, kita boleh buat cosine pi per 2 tolak theta bersamaan dengan sisi bersebelahan dibagi dengan hipotenus iaitu BC per AC. Cuba kita tengok betul-betul. Ini pun BC per AC, ini pun BC per AC. So apa conclusion yang boleh kita buat? Kita boleh buat conclusion bahawa sin theta ni adalah bersamaan dengan cosine sudut pelengkap dia. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk degree pula, iaitu sin theta bersamaan dengan cosine 90 darjah tolak theta. Okey, ini yang pertama. Oh, by the way, saya terus ceritakan sajalah. Sama juga dengan cosine theta. Cosine theta pun kita boleh letakkan bersamaan dengan sin pada sudut pelengkap dia. Ataupun dalam degree-nya bersama dengan cosine theta bersama dengan sin 90 darjah tolak theta. Semua ni kena tahu. Kena tahu ni. Dan biasakan diri dengan benda ni. Sudut pelengkap. Boleh faham tak tu? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey, Magat dengan Amar okey? Boleh ke? Okey, good. Alright, sekarang saya nak tengok tangent dia pula.
Tangent theta bersama dengan BC per AB. Sisi bertentangan dibagi dengan sisi bersebelahan. Kan kita tahu sudut pelengkap cotangent dia. Cotangent pi per 2 tolak theta sama juga dengan BC per AB. Jadi kita boleh buat kesimpulan tangent theta ni sama dengan cotangent sudut pelengkap. Ataupun kita tulis begini. Okey, jadi kita dah ada 3 lagi identiti trigonometri yang kita kena tahu. Kalau tak faham tak apa, asalkan korang reti macam mana nak guna segitiga tepat ni. Kalau korang reti guna dia, tak ada masalah. Okey, kita boleh eksperimen sekejap dengan sin theta ni. Cuba sin theta cos theta ni. Cuba kita tengok. Sin 30 darjah berapa agaknya? Kalau guna kalkulator, kita akan dapati persamaan dengan 1/2. Cuba kita tengok cosine. Cosine bukan cosine 30, tapi cosine 60. 60 darjah ni adalah sudut pelengkap daripada 30. Iaitu 1/2. exactly. Iaitu 90 darjah tolak 60 darjah. Tolak 30 darjah. Sama juga 1/2. Sama. Sin 30 dengan cosine 60 sama value dia. Itu yang penting tu. Itu contohlah satu. Okey. Ada apa nak tanya kat sini? Ada cikgu. Sekejap lagi saya nak Teruskan. telan dalam kepala tu. Ya, teruskan. Penting semua ni. Okey, dapat juga. Okey, boleh teruskan Okey. Ada lagi saya nak cerita, iaitu beberapa lagi nisbah trigonometri dan identiti yang perlu diketahui dengan menggunakan satu test. Okey. Kita dah pun ceritakan tentang sudut negatif dan sudut positif. Okey, kalau kita bermula daripada X yang positif, kita pergi melawan arah jam, kita akan dapat nilai negatif, nilai positif, sudut yang positif. Dan kalau mengikut arah jam, dia akan jadi negatif. Okey, dalam gambar rajah ni saya sengaja bubuh theta sebagai positif dan sudut yang warna biru ni positif, sudut warna ungu ni sebagai negatif theta. Okey. Theta adalah satu nilai yang samalah. Kalau theta bersama 30, yang purple ni jadi negatif 30. Begitulah. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan beberapa perkara yang penting, iaitu kalaulah saya nak cari sin negatif theta. Okey. Saya nak cari dia dalam sebutan sin theta. Macam mana dia punya ni? Saya nak mencari nilai sin negatif theta dalam sebutan sin theta. Cuba kita tengok dalam setiap kuadran. Ini kuadran yang pertama. Kuadran pertama, sin positif. Cosine positif juga, semua pun positif. Kalau kita tengok cosecant, secant dengan cotangent pun semua positif. Di kuadran yang kedua pula, sin saja yang positif. Ini masih ingat tak? Cosine semua negatif, tangent negatif. Di kuadran 3, apa yang positif? Sin negatif apa? Sin apa? Sin negatif. Sin negatif. Cosine? Negatif. Tangent? Positif. Positif. Exactly. Yang keempat pula, sin apa? Negatif. Negatif. Cosine? Semua negatif. Positif. 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 Tangent? Semua negatif. Negatif. Exactly. Okay. Kita cuba tengok sudut yang negatif ni. Dia punya sudut reference dia. Sudut apa panggil dalam bahasa Melayu? Reference angle. Sudut rujukan. Sudut rujukan dia apa dia? Sudut rujukan dia theta. Negatif theta ni sudut rujukannya theta. Sama theta. Bermakna di sini sin theta-nya positif. Di sebelah kuadran 4 ni pula sin theta-nya sin ni ialah negatif. Bermakna
kita boleh buat satu conclusion bahawa sin negatif theta ni adalah bersamaan dengan negatif sin theta. Ini saya nak bagi tahu semua, orang kena faham macam mana nak dapat ni. Sin negatif theta sama dengan negatif sin theta. Di sini kita anggap dia sebagai reference angle atau sudut rujukan. Di sini kita ambil sudut mengikut arah, iaitu negatif. Okay, rasa-rasanya benda yang saya buat cerita ni boleh make sense ke tak? Boleh tak bagi satu rasa, betul juga, logik. Ada tak rasa macam tu? Ke tak ada? Ada rasa sebab kalau sin kuasa 2 theta kan, kita kuasa 2 Dia jadi positif. kuasa 2 kan. So kalau kita negatif sin negatif theta mesti lebih kurang ya, macam tu kot. Saya rasa lah. Ini kita cakap tentang kuadran pertama dengan kuadran 4. Kalau kita sebut kuadran kedua pun sama juga. Di sini sin, katakanlah ini theta lah. Ini dia punya reference angle dia alpha lah katakan. Kalau situ dia theta, sini adalah negatif theta. Reference angle dia sama juga. Alpha juga. Reference angle ni sama. Dan di sini positif sin. Di sini negatif sin. So kita dapat juga sin untuk kuadran yang ketiga ni ialah bersama dengan negatif sin untuk kuadran kedua. Macam tu saya guna, itu cara nak guna logik. Jadi itu adalah fungsi trigonometri yang saya nak cerita. Ada lagi 2. So far kat sini ada siapa-siapa yang nak bertanya soalan tak? Boleh InsyaAllah boleh. Okay, InsyaAllah. Okay, sekarang ni saya tengok cosine negatif theta pula. Ada siapa-siapa boleh apply logik tak? Berapa nilai dia dalam sebutan cosine juga? Dalam sebutan cosine theta. Sama dengan apa? Negatif cosine theta ke atau apa? Ingat, di sini cosine theta-nya positif. Kat sini pun positif juga. Cosine theta di sini negatif. Di sini pun negatif juga. Kita boleh katakan bahawa theta ni dan theta ni dengan negatif theta ni sebagai mirror image. Iaitu apa? Image dalam cermin lah. Translasi refleksi punya translasi. So dalam sebutan cosine theta apa dia? Ada siapa-siapa boleh rasa logik dia tak? Kat mana? Betul tak kalau saya tulis bersama dengan negatif cosine theta? Akil, apa nak cakap Akil? Saya tak pasti. Saya rasa macam logik. Negatif cosine theta? Mungkin saya tak pasti. Ataupun Cuba beranikan diri. Negatif cos dekat kuadran ketiga. Kuadran ketiga Kalau kerana negatif. Kuadran ketiga cosine negatif. Kuadran kedua cosine positif. Sorry. Silap. Kuadran ketiga cosine negatif, cosine kedua pun negatif, sama je. Kuadran pertama positif, kuadran keempat pun positif, sama saja. So, cosine negatif theta adalah bersamaan dengan positif cosine theta. Ini dia identiti yang kedua. Sama saja. Cosine negatif theta bersamaan dengan cosine theta. Nampak tak? Sin theta kuadran pertama, dia punya reference angle dia sama je theta. Dia punya sudut rujukan. Negatif theta pula, dia punya rujukan dia pun theta juga. Dan kedua-dua belah pun positif. Jadi, cosine negatif theta dengan cosine positif theta sama saja nilainya. Kita boleh test tengok. Kita boleh test.
Cosine 60 apa? Cosine 60 darjah apa? 1/2. 1/2. Cuba tengok kalkulator, tengok cosine negatif 60. Berapa dapat? 1/2. 1/2 juga. Sama. Cosine negatif, ini degree dah betul, okay? Degree dah. Negatif 60. 0.5, 1.2 juga sama. Ini sama. Tadi itulah dia punya identity yang kedua yang saya nak ceritakan ni. Ada 2 minit lagi masa kita. Okey, boleh faham tak ni? Cikgu. Boleh cikgu. Okey, yang terakhir, tangent negatif theta. Cuba tengok tangent Tangent positif di sini, negatif di sini, positif di sini, negatif di sini. Bermakna tangent negatif theta ada bersama dengan negatif Negatif theta. tangent. Semua ni kena ingat juga. Okay. Semua ni pun part of the game. Soalan nanti dia akan berkisar benda-benda ni juga. Dan perkara yang lain yang saya dah cerita dari awal-awal dululah, iaitu sin theta per cosine theta adalah bersama dengan tangent theta. Ini pun sama. Asas. Ini benda-benda yang asas. Benda yang kena tahu. Okey? Jadi ada banyak dah identiti asas yang korang dah belajar. Korang dah belajar yang baru saya cerita ni tadi, kemudian nisbah trigonometri untuk sudut pelengkap dan juga 3 identiti yang ini. Okey? Jadi itu dia. Beberapa toolbox yang korang kena ada. Korang kena hafal ataupun hafal tak perlu. Korang kena tahu macam mana nak dapatkan semua trigonometri, identiti trigonometri tu. Okey tak? Ada apa-apa nak tanya? Okey cikgu. Okey cikgu. Okay, sekarang dah tepat pukul 5. Yang latihan tadi tu tolong buat sebagai homework. Tolong buat sebab kalau kita nak go through kat kelas ni, mau ini habis 1 jam. Jadi buat kat rumah lah so that kita boleh save some time. Okay, selepas ni nanti kita nak tengok lagi identity. Identity sudut majmuk pula. Sudut majmuk ni dia macam ni lah. Lebih kurang. Sin A tambah B. Kita nak tulis dia dalam bentuk, dalam sebutan sin A, sin B, cosine A dan cosine B. Ini majmuk mana dua sudut yang dicampurkan, digabungkan. Okey, nanti kita akan belajar tu next class insya-Allah. Okey, itu saja. Ada apa-apa Zak sebelum kita bersurai? Saya faham cikgu. Faham ya? Okey. Bagi betul-betul faham soal semua yang apa yang saya terangkan tu, kalau tak faham tengok balik video tu nanti saya akan post insya-Allah. Dan buat latihan tu, make sure buat tu. Jangan tak buat. Kalau ada masalah tu cepat-cepat tanya melalui WhatsApp group. Okey, itu saja. All the best to you. Assalamualaikum. Okey cikgu. Alright cikgu. Terima kasih cikgu. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, assalamualaikum. Baik.